واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, amin, amin ya rabbal alamin. Semuanya sihat okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay, Tania, terima kasih kepada anak-anak yang sudilah kiranya hadir kepada dalam kelas tuition matematik secara percuma Cikgu Rina pada pagi ini. Tania, kerana kamu hadir. Dan hari ini kita akan sambung untuk perbincangan bahagian B. Perbincangan bahagian B. Jadi saya harap semuanya bersedialah. Semuanya bersedia. Cikgu sebenarnya saya sedang bertugas di sekolah. Jadi kemungkinan saya akan cuba untuk awalkan sedikitlah. Kita stop mungkin dalam pukul 11. Cuba kita tengok dulu macam mana. Jadi Cikgu nak kamu semua betul-betul faham. Betul-betul kalau tak faham tanya, kalau tak faham tanya. Jadi kamu boleh tengok balik, kita ada 4 siri yang sebelum cuti hari tu, dan alhamdulillah saya pun sampai di tempat saya lah di Pasir Gudang petang semalam. Petang semalam dan hari ni saya buat kelas. Jadi saya harap anak-anak murid boleh bersedialah, boleh bersedia sebab kita sekarang ni kena betul-betul fokus dan apatah lagi bila kita mendengar persekolahan kita ditunda lagi seminggu. Jadi anak-anak kena bersedia bila ditunda lagi seminggu, SPM tetap tidak ditunda. Dia tarikh yang sama, tiada perubahan tarikh. Jadi tapi kita kena bersedialah sepanjang masa. Okey, saya teruskan untuk share saya punya skrin. Okey. Tak faham boleh tanya cikgu. Apa yang kamu tak faham Okey, saya nak pergi pada bahagian B. Okey, kita pergi bahagian B. Okey. Okey. Untuk bahagian B saya harap semuanya dah mahirlah untuk graf untuk graf. Masuk atau tidak masuk kita kena bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan keluar untuk tahun ini. Jadi sebagai seorang murid kita kena bersedia apa kemungkinan-kemungkinan yang akan diuji nantilah diuji nanti. Jadi andai kata kita dah belajar tapi tak keluar, tak apa. Kita cuba yang terbaik. Sebab tu kita kena sentiasa bersedia dalam apa-apa kira kemungkinan lah dengan tenang dengan tersenyum, dengan preparation kita biar mantap lah biar mantap. Okey. Boleh Okey, kejap ya. Okey, kita pergi nombor 11 kalau soalan macam ni keluar sebab tu saya rasa banyak teknik menjawab saya dah bagi kan untuk graf ini dia ada 3 graf. Satu kuadratik, kejap cikgu cuba conteng boleh tak? Cikgu cuba conteng boleh. Kejap Okey, awak kena tahu dia ada 3 tau. Kalau graf dia y sama dengan dia ada x kuasa 2 kuadratik. Contohlah tambah 2x. Lepas tu satu lagi y sama dengan x kuasa 3. Contoh ni tambah 3x tambah 5. Ni contoh. Ada 3 yang kamu kena tahu. Okey, over x graf salingan graf salingan graf kuadratik x kuasa 2 kubik x kuasa 3. Untuk kita melukis graf. Jadi ketiga-tiga graf ni kamu kena mahir. Kamu kena mahir. Jadi ini adalah graf kalau dia per x, graf dia macam mana. Kalau x kuasa 2, graf dia macam mana. Kalau x kuasa 2, kalau dia positif, graf dia mesti senyum. Jadi bila kita lukis graf, kita jangan salah. Kalau ini positif, kalau negatif, graf dia akan begini. Tapi dia tetap kuadratik lah. Okey. Lepas tu, kalau x kuasa 3, graf dia pula macam ni. Ni graf x kuasa 3 kalau positif. Kita kena kenal, kena tahu. Kalau graf dia over x, kalau graf dia over x, kita akan ini. Okey. Sekejap Boleh tak ada pertanyaan. Okey, kejap. Okey. Okey, ada pertanyaan tak untuk ini, untuk graf? Ada nak tanya tak sebelum saya pergi? Ada pertanyaan? Tak ada.
Tak ada. Okey, lepas tu saya nak tanya, semua guna nak cari y sama dengan 8x per x guna alpha y, alpha soft tak? Kau tak cikgu tunjuk. Semua guna ke? Guna Macam itu. boleh. Tak perlu saya tunjuk kalau perlu saya tunjuk beritahu cikgu, boleh tak tunjuk? Saya boleh tunjuk, tak ada masalah. Okey, sebelum tu sekejap sekejap tau. Sekejap cikgu. Sekejap Cikgu stop dulu. Okey, kalau semua dah tahu, okey, apa jawapan kita untuk negatif 1 tu? Boleh rujuk kamu punya kertas tu. Gunakan kalkulator. Apa jawapan kita? Tak nampak cikgu Negatif 8. Okey, bagus. Negatif 8. Yang 3? 2.7. 2.7. Okey. So pastikan kamu betul-betul mahir, betul-betul tahu macam mana nak buat. Kalau tak boleh PM saya lah. Boleh PM saya. Okey, lepas tu kita tengok kat sini. Sekejap. Okey. Jadi kat sini untuk soalan ini bila kita dah dapat ni tadi negatif 8 dengan 2.7 kita dah dapat. So kat sini kita terus buat graf. Bila kita nak buat graf, kamu tengok. Gunakan kertas graf yang disediakan lah. Biasa dia akan sediakan. Kalau dalam peperiksaan dia akan dalam buku jawapan tu dah ada. Jadi kalau boleh macam saya beritahulah kena pastikan guna pensel guna pensel, jangan guna pen. Sebab tu kita kena buat graf. Sebab tu kita kena pandai, kita kena setiap hari kita kena kemahiran graf ni kita kena buat. Lepas tu kena tahu skala. Kita bukan sesuka hati buat graf tau. Skala 2 cm 1 unit. 2 cm 1 unit. Minta maaf cikgu punya kecil sangat paksi X. 2 cm 2 unit paksi Y. Kan? Dua. Lepas tu kita tengok. Kalau cikgu tengok. Okey, sebelum saya nak lukis graf tu, saya akan tengok sini negatif 4, sini 4. So dia mesti kat tengah-tengah. Dia mesti balance. Lepas tu kita tengok. Yang atas 8 dengan 8 pun sama. So dia mesti balance. Sebab kadang-kadang ada X ni dia tak ada negatif. So graf dia semua positif. So graf kita should be macam ni lah. Sebab tu sebelum kita lukis graf supaya kertas graf kita itu tidak banyak yang kita padamkan sebab takut koyak. Jadi kita kena pandai lah. So kita kena tengok. Okey. So kat sini ini contoh kertas graf yang kamu ada. Kertas graf yang kamu ada. So kita nak lukis graf lah. So kita lukis graf. Kita tulis paksi Y, paksi X kan. Okey, paksi Y. So kita tulis yang ni paksi X. So dengan senggat dia. Okey, dengan senggat dia. Tengok Lepas tu kita tengok kalau dia kata 2 cm 1 unit pada paksi X. So 1. 2 cm 1 unit. So kotak yang ada kat kertas graf ni, awak nampak tak dia ada beza tau. Dia ada beza. Yang mana biru gelap sikit ni dengan tak gelap sikit tu. Itu memang 2 cm. Jadi awak tak payah nak kira. Sebab dia memang 2 cm. Jadi sebab tu kalau orang dah biasa untuk buat graf, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah, memang dia dah tahu. Kan? Sebab tu kamu kena, kita tak nak kita rasa kekok. Bila macam nak buat graf ni? Tak nak. Kita nak, any graf yang aku dapat contohnya. Okay, X kuasa 2 saya mahir. X kuasa 3 pun saya mahir. Over X pun saya mahir. Sebab tu bila dalam peperiksaan SPM, kita kena jadi orang yang sangat bersedialah untuk menjawab peperiksaan nanti. Okay. Okey, jadi kita buat 3, 4. Kita tengok sampai mana. Cikgu nak sampai mana, cikgu tengoklah pada jadual. Kalau dia sampai 4, sampai 4 lah awak buat. Sampai negatif 4, sampai negatif 4 lah awak buat. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jangan salah. Jangan salah. Saya tak beritahu sekolah orang lain. Sekolah saya pun. Ada yang nak trial pun. Positifnya sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan, positifnya sebelah bawah kan kelakar. Kan kita dah tahu dalam garis nombor positif mesti sebelah kanan. Sebab graf dia awak tak boleh, sebab tu macam kita kena jadi orang yang smart lah. Sebab tu cikgu cakap bila kita melukis graf dia bukan semudah ABC. Dia bukan semudah bila kita nak buat matematik. Esok nak jawab matematik. Okeylah esok matematik. Alah tak apa esok maths. Hari ni aku boleh belajar. Tak. Dia perlukan persediaan yang sangat-sangat rapi. Dia perlukan persediaan sangat-sangat rapi. Dia tidak semudah macam esok peksa hari ni awak nak belajar 1 hari. Tak. Dia tidak. So persediaan kita kena smart. Kena smart sebab dia memerlukan satu skill. Dia memerlukan satu skill. Dia bukannya hari ni awak buat graf, awak expect awak boleh buat semua. Tak. Saya cakap terus terang, matematik tidak begitu.
Matematik perlukan satu pengalaman, satu kemahiran yang sangat banyak untuk kita buat. Dia bukan sekali awak buat graf, awak dah terror. Tidak. Betul saya cakap. Ini pengalaman saya sebagai seorang guru matematik lah. Jadi kita kena ada satu kemahiran. So senggatnya kan kena buat. Okey, nampak Okey. 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8. Okey, lepas tu baru kita plot. Okey, awak buat ni. Okey, skalanya betul, cikgu akan bagi kamu 1 markah. Skala betul. Walaupun awak tinggal begini pada saya. Contohnya macam calon dia buat macam ni. Dia tak plotkan pun 1 markah. Sebab ini ada 4 markah. Table tadi ada 1 markah. 1, 2, 2 markah. Kumpul markah kamu. Macam kamu simpan duit kamu dalam tabung. Kumpul dalam simpanan kamu. Tentulah kita sayangkan. Kalau boleh kita tak nak ada satu pun kurang. Maksudnya. So pastikan markah kamu ni adalah satu markah ini adalah markah yang kalau main game kan. Alif main PUBG tak Alif? Saya tak pandai main PUBG. Ada tak mata? Ada tak point? Ada tak PUBG ke apa? Any game Roblox dan sebagainya? Ada tak mata yang kamu menang tu kamu dapat naik ke stage seterusnya? Ada tak? Adik Ada tak? tu. Kan Alif kan? Betul tak? Ha. Macam kamu main game. Bila kita buat matematik ni macam kita nak game. Kita tak nak game over. Game over tu gagal. Kita tak nak. Of course lah kita nak pergi. Kalau macam PUBG ke apa benda semua yang paling tinggi tu macam apa? Siapa namanya? Solosware. Solosware yang paling terror tu. Ego. Solos yang paling terror tu kan. Macam mana dia punya skill? Awak ingat dia boleh main, awak ingat dia main sekali 2? Betul. Dia mesti dia, macam mana dia nak tahu kan, nak tahu, saya tak pernah tengok, saya tengok anak saya main macam tu je lah. Nak tahu orang ni macam, dia perlu ada kemahiran, dia kena ada skill. Dia tak boleh macam main sekali 2 kali awak nak jadi macam Solos. Betul tak? Betul tak Alif? Saya memang tak pandai main PUBG. Saya tak pandai main Roblox. Tapi saya tahu, saya melihat anak saya mainkan, saya tahu dia perlukan skill. Dia perlukan, mama abang tak boleh ni, anak saya katakan, macam tu lah dia nak main PUBG. Saya pun kata, betul. Dia tak boleh, dia kena latihan. Sama juga macam matematik. Dia kena perlukan latihan. Takkan kita nak game over? Takkan kita tak nak pergi stage yang seterusnya? Takkan awak nak setakat macam setakat begitu saja. Kan paling tinggi mungkinlah A+. Betul tak? Jadi dia perlukan satu kemahiran. Kalau macam ni, kalau ni macam ni. Nak tembak kita guna senampang apa? Nak kena betul tak? Saya tak tahu. Betul saya cakap saya tak tahu. Bukan tak tahu macam saya tak nak membuang masa saya. Saya takut. Bila saya terjebak kan, terjebak kita akan tertarik dan kita akan tak nak pergi kat situ. Sedangkan benda tu macam tengok keperluan macam mana kan, macam tu. Tu saya cakap anak saya buat apa tu, saya cakap mak main game. Saya cakap, saya tanya anak saya, kalau main game ni dapat pahala tak Allah bagi? Saya cakap direct dengan anak saya, dapat pahala tak Allah bagi? Kalau kita baca Quran tu, dapat tak kita rasa pahala yang Allah bagi satu ayat? So anak saya terus tutup, dia terus ambil Quran. Saya memang tegur anak saya direct. Saya cakap apa yang Allah suka kita buat. Mama pun kata tak boleh main tapi bukannya sepanjang masa you nak main. Kan kadang-kadang kita rasa macam stres nak belajar kan. Kita mainlah sekejap. Bukan you menjadikan main game itu macam kan macam beria-ria sangat kan, macam tu. Sebab tu kita kena manage masa kita dengan sebaiknya lah bagi pandangan saya kan. Macam skill kan, saya macam matematik, awak bila awak buat awak dapat kan. Awak berjam-jam dengan telefon, dengan TikTok dan sebagainya, awak dapat apa? Dapat sesuatu kalau betul untuk belajar tak ada masalah. Tapi kalau awak berjam-jam tapi you tak dapat apa-apa, apa yang you dapat? Adakah memberi manfaat pada orang lain? Adakah memberi manfaat satu hari tu? Awak habiskan masa awak satu hari ni, awak reflect diri kamu, seminggu lepas ni apa awak buat? Kalau masuk kelas saya tak apa. Kan? Sebab tu kita kena setiap masa apa yang aku buat hari ni. Adakah aku belajar untuk SPM aku ataupun aku nanti dulu. Kan? Sedangkan masa kita berjalan. Masa kita berjalan. So lepas tu bila kita nak plot, kita kena tengok betul-betul mata kita. Okay, -4, -2. So kita plot lah -4, -2, -3, 2.7. -2.7 pastikan jangan tengok kalau negatif lah. Kalau positif ke atas. Jangan salah plot. Pastikan plotting ini penting sebab pemeriksa akan cek satu-satu plotting kamu walaupun secara online. Walaupun kita tanda secara online. So pastikan plotting itu betul. Kalau -2.7 dia antara
Dekat sini kan negatif 2. Negatif 2. So dia antara negatif 2.7 dia antara 3 kan. 3 dengan 4 tu kan. So kita kena kira betul-betul kat mana. Kalau dia ambil contoh negatif 2, negatif 4. Kat tengah ni negatif 3. Betul tak? So dalam 5 kotak ni setiap satu tu dia 2 kotak tu ada 1 unit. Sebab tu kemahiran graf ini dia sangat penting. Dia bukan setakat kemahiran yang biasa okey. Lepas tu negatif 2. Negatif 4, lepas tu negatif 1, negatif 8. Lepas tu kita plotkan 1, 8, 2, 4. Okay. Lepas tu 3, 2.7, 4. Lepas tu, okay, plot. Bila plotting ni pun pemeriksa akan tanda satu-satu. Kita akan check satu-satu. Kita akan check satu-satu betul tak plottingnya. Okay, satu salah habis. Jangan main-main untuk plotting. Ada 4 markah. Tapi sayanglah kalau awak tinggalkan markah itu. Kan sayang. Sayang bila awak tinggalkan markah itu. So lepas tu kita sambungkan dengan cantik lah. Sebab tu kita kena ada kemahiran. Okay. So betul semua flicker. Baru kita akan dapat 4 markah. Okay. Satu ini semua 2 markah plotting betul 2 markah. So dapat 2 markah. So yang cantiknya graf dapat 1 markah. So untuk graf kita akan dapat 4 markah. 4, 5, 6. So dah 6 markah. Sebab soalan ini dia melibatkan 8 markah. Betul. 4, 5, 6, 7, 8. So tengok pula soalan nilai X apabila Y nilai X apabila Y sama dengan negatif 5. Bila Y sama dengan saya buat yang 2 dulu Kenapa saya punya negatif 5. Negatif 5, lepas tu saya buat tarik ke atas. So kita akan dapat jawapan kita adalah negatif 0.17. Betul tak? Betul tak negatif 0.17? Jawapan kamu ada tak yang dapat dia macam tambah tolak. Cuba saya dapat ganti ke satu dia bukan negatif. Dia 1.7 saja. Sekejap saya tukar. Sekejap 1.7. Sure. Ada pertanyaan? Ada nak tanya tak? Tak ada cikgu. Sekejap saya betulkan. Negatif 1.7 bukan negatif 0.17. Negatif 1.7. Okay. Okay. Untuk graf nampak macam senang tau. Tapi negatif 1.7. Kau dapat negatif 1.6 pun okey. Negatif 1.8 pun okey. Lepas tu kat sini kalau X sama dengan 2.5. Terus naikkan atas dulu baru turunkan. Jadi kita akan dapat 3.1. Okey, dapat 3.2 pun okey. Dapat 3.0 pun tak ada masalah. Okey, so complete semua adalah 8 markah. Ada pertanyaan tak nombor 11? Okey, ada pertanyaan tak nak tanya sebelum saya pergi soalan bertanya cikgu. Ya. Maaf bertanya, tapi saya tak faham macam mana boleh dapat negatif 1.7 dengan 3.1 tu. Okey, sekarang ni dalam soalan awak ada soalan tak yang C? Awak ada soalan C tak? Awak ada soalan tak? Awak ada kertas soalan tak sekarang ni? Tak ada. Kertas soalan percubaan awak ada tak? Sekejap. Ada. Cuba buka soalan percubaan kamu. Kejap ya, saya cari. Oh, cari. Sekarang ni kita membicarakan soalan percubaan daerah Pasir Gudang. Sebab tu cikgu bincangkan apa yang kamu buat. Kamu dah buat. Tapi mungkin kamu ada kesilapan kan apa. Jadi kamu belajar kat sini. Jadi kamu kena tahu. Okey? Boleh? Ada pertanyaan lagi tak? Yang lain okey? Ada pertanyaan lagi? Tak ada cikgu. Okey, sekejap. Yang tadi tu, okey tak? Yang tadi tu okey tak? Yang awak tak faham tadi tu? Apa yang tanya saya tadi?
Ada yang tak faham? Fine. Okey, saya dah bersedia. Okey. Sekarang ni awak tengok yang C. Yang C tu nilai X apabila Y sama dengan negatif 5. Bila Y sama dengan negatif 5, kita tarik negatif 5 ni dekat graf kita ni kan negatif 5 ni kan. Kita gariskan negatif Y sama dengan negatif 5. So kita ambil pembaris, kita gariskan Y sama dengan negatif 5. Yang mana menyentuh graf ni, awak naikkan atas. Faham tak? Boleh. So nilai kat sini yang kita dapat negatif 1.7. Boleh? Okey tak? Boleh Okey. Res? Okey. Boleh faham Boleh faham tak macam saya dapat negatif 1.7? Tapi untuk Pak CY tu macam mana cikgu ni boleh dapat negatif 5 tu Dalam soalan? dalam soalan? Dalam soalan C, daripada graf, cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 5. Dalam soalan ada kan? Allah. Ya ada. So, bila ini Pak CY. So, kita kena potong kat Pak CY negatif 5. So, kita gariskan negatif 5. Okey, kita gariskan negatif 5. So, kita turun naikkan atas. Yang memintas kat negatif 5 tu, kita naikkan atas. Kita naikkan atas, so kita akan dapat negatif 1.7. Betul tak? Faham Betul. tak? Betul tak? So, kita dapat negatif, faham. So, yang C2 pula, bila X sama dengan 2.5. Bila X sama dengan 2.5, ni saya 2.5, so kita gariskan, so kita akan dapat ni. So kita gariskan yang mana potong graf ni, so kat sini. So saya akan dapat 3.1. Boleh? Baiklah cikgu. Boleh Saya faham faham. tak? Boleh Saya faham faham, tak? saya faham. Faham. Sebab tu kat sini komplitnya 8 markah. 8 markah. So sini 2 markah, yang graf 4, 4, 5, 6, sini 7, 8. So ada 8 markah. So pastikan 8 markah ini kamu betul-betul dapat penuh lah. Jangan salah. Sebab tu dia perlukan kemahiran. Dalam 3 graf, yang ini yang graf yang sebab dia over X tau. Dia per X. Macam dulu sebab dia melibatkan bahagian D, sekarang tak ada bahagian D. Persamaan tu tak ada. Jadi yang melibatkan inilah. Okey, ada pertanyaan lagi untuk nombor 11? Okey. Dah tak ada cikgu. Tak ada. Okey. So, boleh jadi kamu bila ada soalan begini jangan tak buatlah, sayang. Sebab tu diperlukan kemahiran lah, kemahiran. Okey, saya pergi pada soalan ini graf saya yang saya buat. Okey, saya pergi pada soalan pelan dan dongakkan. Pelan dan dongakkan. Saya nak tanya, Haris masuk tak? Haris, Daniel, Alif masuk tak Haris? Tak masuk, dia cakap dia sakit kepala. Sebab yang ni dia tak faham ni. Sebab saya tengok respon anak-anak murid kan, ada yang tak faham pelan dongakkan macam nak buat. Dia masih lagi tak faham. Nak saya panggil dia ke cikgu? Kalau boleh sudah masuk. Loshni ada tak Loshni? Sekejap, saya panggil. Loshni ada tak? Ada. So Loshni pun ada. Loshni okey tak soalan ni? Loshni okey tak soalan pelan? Okey. Okey. Untuk soalan pelan dia melibatkan 9 markah. Soalan bahagian B ni dia 9 markah. Kebanyakannya 9 markah, 9, 10. So pastikan kita betul-betul mahir untuk bahagian B ni lah. Okey, untuk ini sebuah berbeja berbentuk kuboid dengan tapak segi 4 sama BLKC dicantumkan kepada piramid. Okey, pada satu mencancang. Tapak ABLKCD terletak di atas satah mengufuk. Okey, lukis dengan skala penuh. Dongakkan pepejal daripada X. Okey, tengok siapa yang rasa macam dia tak mahir, yang salah memang tak dapat markah langsung beritahulah. Boleh off tak mikrofon mic tu. Okey. So ini adalah kamu. Saya lukis daripada X. So daripada X, bila kita lukis, kita tengok yang tapak yang paling belakang sekali. Awak nampak tak saya ambil yang ini? Saya ambil yang ni. Okey, Haris sudah masuk ada yang tak faham, cikgu tak faham plan. Jadi, sebelum saya buat tu, saya akan lakar. Saya akan buat lakaran sebab bila kita nak buat plan dongakkan, contohnya kita nak buat rumah. Saya nak buat rumah lah. Kita kena ada plan. Kita tak boleh, okey saya nak buat rumah. Awak beli simen, awak beli batu bata, tapi awak tak tahu apa yang awak nak buat. Tak boleh, dia salah.
Kalau kita nak buat rumah, kalau saya nak buat rumah buat rumah 2019 saya nak buat rumah dekat Terengganu. Contohnya kan, saya panggil kontraktor, saya nak buat rumah, saya ada tanah. Okey, plan macam mana? Kita buatlah plan kita. Oh, kita nak bilik berapa, kita nak bilik air berapa. So kita kena come out dengan plan. Kita tak boleh, saya nak buat rumah, nanti tak beli tiles, tak beli ni, tak boleh. Lepas tu kita stop. Budak aku nak buat ni kan, tak boleh. So bila kita buat plan, contohnya kan, nak keluarkan plan yang cantik, kita mesti lakar. Okey, lakar dulu kak. Contoh saya nak buat, kontraktor kata kak, lakar dulu apa macam mana kak nak buat. So saya lakar lah, saya nak buat rumah. So bila kita nampak, kita nak buat plan kita, so kita kena lakar dulu. Yang nampak smartnya adalah lakaran. Kenapa saya suruh lakar? Jadi sis lakaran tak perlu guna pembaris. Sebab kita lakar daripada apa yang dalam darjah diberi. So lakaran ni kita tengok So sini 4, sini 3, so sini 4, so sini 5. Betul. Lepas tu kalau tak ada dekat sini, so sini 4. So sini 3. Tu je lah kan. So lakaran. So bila kita lakar, so kita tidak akan pening kepala, kita tak akan terhenti tau bila kita lukis kita punya dengan cantik. Kita punya lukisan kita tu dengan cantik menggunakan measurement yang betul. Yang saya nampak lah. Sebab bila saya menjaga peperiksaan kan, kadang saya ronda, saya tengok anak murid kadang dia tak lakar. Dia tak lakar. Senang cerita macam ni lah. Apa yang cikgu kamu cakap, contoh kalau kamu macam contoh lah, mak ayah kita, dia akan suka bila kita dengar apa dia cakap. Apa dia cakap tu kita dengar. Betul. Orang yang berjaya adalah orang yang mendengar cakap ibu bapa dia. Yang baik lah. Maksudnya macam, jangan keluar rumah. Mak dah kata jangan keluar rumah. Mak cakap kenapa tak boleh keluar rumah malam. Dari sebab kenapa? Dia ada sebab kenapa. Mak kita ni dia tak akan suruh kita buat benda yang dia tahu. Sebab apa? Dia dah makan garam dulu. Mak dah makan garam dulu sebab dia memang ada orang tua. Jadi segala apa yang dia buat tu betul. Contohnya kan. Jadi yang mana betul kita ikut. Yang mana betul. Yang orang kata tu yang betul lah ikut macam tu lah. Jadi saya nampak lakaran lah. Tapi kadang-kadang anak-anak murid ni kadang-kadang tak dengar cakap. Macam nanti berhenti. Nanti bila kenapa kamu tak lakar kan? Nanti kamu tengok, kamu tak lakar Kamu tak lakar, contoh tak lakar macam saya buat ni. Tak lakar, kamu garis. Oh nampak macam ni garis. Lepas tu berhenti kejap. Lepas tu nampak macam ni Oh lepas tu nampak 3. Awak pun garis 3. Lepas tu berhenti lagi. Jadi kita punya sekejap berhenti kan. Macam tu kan. So bila kamu lakar, sketch dulu, kamu lakar, kamu dah tahu measurement kamu akan lukis satu plan dongakkan yang sangat cantik dan kamu hanya fokus pada dia punya kecantikan kita punya drawing itu. Lukisan kita tu. Kita tak berhenti tak ada. Kita hanya fokus pada kita punya lukisan itu. Ini pengalaman saya lah. Jadi kamu kena betul-betul tengok betul-betul. Sebab tu okey. Lepas tu bila tengok soalan B dia kata daripada Y. So daripada Y. Tengok error Kecuali pelan. Pelan kalau dia kata lukis pelan, dia tak tulis error. Pelan daripada atas pergi bawah. Kalau dia kata lukis pelan daripada atas pergi bawah. So mata kita dekat bawah. Itu pelan. Soalan kena tengok betul-betul. Tapi kalau dia nampak dia ada error X dengan Y, maksudnya kamu kena lukis X dengan Y. So, mata kamu kat sini. Mata kamu kat sini. So, kat sini mata kamu. Kalau daripada Y macam mana pula? Kalau daripada Y, okey kita ambil yang ini. Daripada Y yang mana kita nampak tu kita ambil sini. Kita ambil yang ini. Kenapa tak tulis pula ni? Sekejap. Kita ambil yang sini dan sini. So bila saya lakar, saya nampak macam ni. Saya lakar dulu. Lakar tak perlu untuk ambil pembaris. Jangan buang masa kamu. Sebab masa kamu berjalan kan. So bila once kita dah sketch, kita tak perlu ambil pembaris dulu. So kita lakar dulu. So kita tengok. Okay. So dia bersambung kat sini. Ambil pembaris. So tiap kan ada putus-putus. Kenapa ada putus-putus? Awak dekat sini. Kita nampak ni kotak ni depan mata kita. Kita tak nampak yang ini sebenarnya dia ada. Dia wujud. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi dia wujud. Kan? Itu pelan. So dia akan putus-putus. Kenapa? Sebab dia ada. Sebab putus-putus ni ada markah ni. Kalau tak ada, kamu tak ada markah. So sini 3. So kalau sini KL ni berapa? KL ni berapa? Dia beritahu tak KL berapa? Dalam rajah. Dia beritahu tak KL berapa dalam rajah? Sebab dia tapak segi 4 sama BLKC. Segi 4 sama. Kalau segi 4 sama, so situ 4 sini per 4. Betul tak? Segi 4 sama. Tapak segi 4 sama
Bukan segi 4 tepat tau. Segi 4 sama. Okey. Boleh? Okey. So 4. So sini pun 4. Sini 3. Lepas tu kamu cantumkan. Dah selesai. Ada pertanyaan tak? Untuk plan. Nanti bila kamu dah lakar, baru kamu buat cantik. Baru kamu measurement, baru kamu lukis cantik. Okey, baru kita lukis dengan keadaan yang cantik. Kalau boleh yang EGH ni tak payahlah buat. Kamu pastikan lukisan kamu mesti cantik. Dia mesti 90 darjah tepat. Dia mesti 90 darjah tepat. Untuk kamu gariskan. Okey, measurement dia. Ini pun sama. Dia mesti cantik. Ke cikgu buat salah? Oh, ni salah. Ni bukan gambar raja ni. Ni bukan raja ni, saya bagi salah ni. Okey, raja dia lain. Bukan yang ni. Okey, yang ni dia macam ni. Yang tadi yang cikgu buat tu. Okey, ada pertanyaan tak untuk plan? Boleh respon? Haris okey tak? Boleh faham tak untuk plan? Ada nak tanya tak untuk plan diorang akan? Tak ada cikgu, faham. Faham. Haris? Haris okey tak untuk plan? Boleh cikgu. So untuk plan dia macam 3D. So kita kena tengok betul-betul. Kamu kena banyak kemahiran kamu untuk lukis plan. Dia tak semudah untuk kita lukis kan. Kita kena tengok. Kena betul-betul pastikan betul. Seputus-putus measurement dia. So pastikan. Itulah kalau macam kelas saya boleh tunjuk. Saya buka visualizer saya. Saya boleh tunjuk kalau macam budak lukisan kejuruteraan. Dia ada, siapa kat sini ada ambil LK, ada tak? Ada ambil LK, lukisan kejuruteraan ada tak? Ada sesiku L tu kan? So bila kita letak tu dia memang 90 darjah. Dia mesti kena 90 darjah. So measurement kita tu kena betul lah. Okey, boleh? So pastikan kamu betul-betul mahir untuk plan untuk dapatkan 9 markah. Sebab ini 4 markah. Ini 5 markah. Okey, boleh? Boleh respon? Okey tak? Faham tak? Faham cikgu, boleh. Okay, boleh Okey, saya pergi, ni salah rajah ni. Okey, saya pergi pada nombor 13. Pada nombor 13 ini adalah soalan kewangan. Okey, Ros merancang untuk membeli sebuah kereta berharga RM65,000. Okey, dia merancang untuk membayar 10% wang, 10% lah. 10% wang pendahuluan secara tunai. Ros bercadang menyimpan wang pendahuluan itu dalam masa 8 bulan. Jadi berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Ros untuk mencapai matlamatnya? Jadi kat sini 65,000, kamu kena buat macam ni. 65,000, okey. Kena darab dengan 10%. Cuba darabkan dapat berapa ya? Lepas tu cikgu darabkan dapat berapa? RM65,000 darab 10% dapat berapa? Dia dapat 6,500. 6,500? 6,500. 65,000 darab dengan 10 bahagi dengan 100. Kita dapat 6,500, betul tak Zah? Betul. Okey, 6,500. Okey, jadi dia nak simpan dalam masa 8 bulan. Kan? So kita nak tahu, so dalam masa 8 bulan ni kita kena bahagi pula dengan 8. Berapa? RM berapa? Yang sepatutnya si Ros ni simpan untuk mencapai matlamatnya. Saya dapat 812.5. Sekejap. Sekejap Alamak, Allahu Akbar. 812.50. Betul? Oh, kosong tambah juga? Tambahlah. Kan? 812.50. Okay. So betul semua ni awak dapat 1 markah. So 1 markah ada 2 markah. Okay. Itu caranya. Okay. Beli kereta nak 10%. So 9,500. Lepas tu dalam masa 8 bulan nak simpan duit kita. Nak simpan duit sebab kita mampu tak nak bayar, nak capai matlamat kan. Nak dapat nak bayarkan untuk 9,500 tu. Kalau macam bulanan, monthly kita beli, kalau kita buat loan, tak ada masalah. Yang ni kita nak bayar kan 10% tu. So kita kena simpan duit kita berapa yang kita kena simpan setiap bulan. So kita kena disiplinkan diri kita untuk simpan setiap bulan. So kita kena bahagi dengan 8 bulan. So kita akan dapat jadi 1 bulan, setiap bulan ni si Ros ni kenalah simpan RM812.50. Okey, boleh? Boleh? Okey. Ada pertanyaan tak?
Yang 13A? Tak ada Tak ada. cikgu. Okey, sekejap buat sekejap Hello? Hello? Ya, ya. Ya, ya. Okey, sekejap Okey, boleh ke? Sekejap Sekejap Minta maaf saya ni sebenarnya kan anak saya nak kena operation. Jadi saya suami saya bawa ke hospital tadi. Okay. Tapi doktor akan call saya lah. Okay, nampak tak pengorbanan seorang guru tu? Tapi so far okay. So nanti dia akan bagi appointment lah untuk anak saya. Okay. Masing-masing diuji oleh Allah. Jadi kita kena reda. Dia tak ada. Nakudin tak ada hari ni. Ni kita kena bertenang kan, kita kena reda. Oh kenapa? Anak cikgu ada apa? Masalah sedikit. Tapi insya-Allah bila kita tenang, insya-Allah kita serah semua urusan kita pada Allah, Allah akan beri satu kelapangan lah sebenarnya. Yang pentingnya kita tenang lah apa pun situasi yang Allah beri. Dan tadi pun saya cakap tak apa, suami saya bawa ke klinik kan. So anak saya pun nampak okey. So nanti doktor akan bagi satu tarikh lah untuk itulah dia sangat baik-baik budaknya. Alhamdulillah. Yang pentingnya bagaimana kita menghadapi satu situasi seandainya kita diuji. Adakah kita orang yang bagaimana? Adakah kita orang yang sebab setiap ujian kita ni siapa yang beri? Siapa yang beri Alif? Allah. Ya. So kita yakin bila dia beri dia akan membuka satu jalan pada kita. So kenapa kita nak nak rasa macam apa orang kata tu, kita rasa kena tenang lah sebab kita tahu dia lah yang akan menyembuhkan, dia akan berikan satu jalan keluar daripada segala masalah kita kan. Jadi kita kena sentiasa kuat dan tabah lah sebenarnya. Nampak orang betul. Saya tadi pagi datang sekolah kan macam yelah anak kan. Jadi macam kita kena bertugas kan. Jadi macam hati ni macam memfikirkan anak sebenarnya. Tapi kita cuba sembunyikan kat orang yang kita tak ada apa kan. Kelas tetap berjalan apa semua kan. Jadi saya kena menghadapi sesuatu dengan tenang lah. So insyaAllah akan dipermudahkan oleh Allah. Okey. Tadi RM812.50. Contoh macam awak gagal kan. Awak gagal, bagaimana awak menangani gagal itu? Cikgu saya gagal, saya sedih. Ya, tapi after kamu sedih tu, apa yang kamu kena buat? Adakah kamu dengan kesedihan kegagalan kamu dan kamu tak buat apa-apa? Ataupun kamu ada tindakan yang kamu, okey aku gagal, aku tahu aku ni lemah, so apa aku kena buat? Aku kena buka, masuk kelas apa cikgu bagi ruang dan peluang, cikgu bagi kelas dengan percuma. Saya masuk, saya tak dapat masuk, saya buka YouTube dengan secara kendiri tanpa dipaksa. Apa tindakan kamu? Adakah kamu orang yang move on kan? Ataupun adakah kamu orang yang lah aku gagal, aku tak boleh buat apa, aku memang dah teruk. Adakah kamu begitu? Tidak. Sebab tu kalau orang yang berjaya tu memang orang ramai orang yang dia berjaya dalam masa yang sama dia orang yang sebenarnya tidak berputus asa. Faham tak? Okey. Soalan ni juga senang. Sebenarnya sangat mudah. Okey. Kat sini kamu kena tahu macam saya kalau kita buat soalan ni saya akan letak apa? Tetap dan tak tetap. Betul tak? Okey, tetap. Ansuran pinjaman perumahan. Bila kita nak buat, kita buat tetap atau tidak tetap. Okey. Ansuran tetap atau tidak tetap? Respon? Tetap. Tetap. Itu dia macam ni. Okey. Pinjaman rumah kedua, tetap ke tak tetap? Tetap. Tetap. Pinjaman rumah kedua okey. Lepas tu bayaran ansuran kereta tetap. Betul? Ansuran makan tetap ke tak tetap? Tidak tetap. Bagus. Kenapa makan tak tetap? Kadang kita makan banyak.
Kadang kita makan sikit. Betul. Kadang kita makan banyak. Ni tak lama lagi nak masuk bulan Rejab. Rejab, Syakban, Ramadan. Bila bulan Ramadan, kalau orang Islam kita berpuasa, kan? Kita dah kat situ lah. Kalau macam tu, pelejak makan kita 300, 150 dah kat situ. Ni contoh Jadi tidak tetap. Okey. Jadi kat sini utility rumah tetap ke tak tetap? Utility rumah. Utility tu apa? Tetap. Bil utility? current. Pandai. Current bill semua kan dia tak tetap. Kenapa tak tetap? Contoh macam cikgu semalam baru sampai daripada Kuala Terengganu. 2 minggu cikgu kat Kuala Terengganu contohnya kan. So saya akan pastikan bil bulanan saya untuk bulan yang 12 separuh tu dia akan berkurang. Contohnya macam tu. Sebab apa kita duduk kat rumah. Kenapa tak? Dia tak tetap. Dia tak akan tetap setiap bulan. Okey, itu tidak tetap. Premium insurance tetap tak? Tetap. Tetap. Pandai. Percutian dan pelancongan? Tidak tetap. Tak tetap. Kan kadang-kadang kita spend banyak untuk bercuti kan, lebih kan, macam tu. Hari cikgu share, cikgu daripada Terengganu saya terus ke Melaka. Saya bawa saya call mak saya kat Batu Pahat kan. Saya booking dekat Allahu Akbar. Saya betul-betul berada di hadapan Selat Melaka. Duduk kita nampak Selat Melaka tu tau. Sangat cantik sangat view dia. Saya memang book untuk mak dengan abah saya. Untuk memang hotel yang saya duduk tu memang sea view lah. Jadi nampak lah bila malam sangat cantik pemandangannya, bila siang pun nampak cantik. Saya cakap anak saya bila kita pergi bercuti, saya selalu cakap anak saya nampak laut, saya cakap subhanallah kan. Semua ni kuasa Allah. Sambil bercuti tu saya sentiasa memberikan tazkirah lah kepada anak saya kan. Kita bukan pergi bercuti suka-suka kan. Sebab kita saya waktu tu adalah Selat Melaka sambil tu hari tu sempat pergi ke Kuala Lumpur, bawa anak saya pergi Tugu Negara. Bawa pergi Tugu Negara. Alif pernah pergi Tugu Negara tak Alif? Pernah tak pergi Tugu Negara? Tak ada rezeki lagi. Tak ada rezeki. Saya alhamdulillah daripada saya macam ni, daripada Johor saya ke Putrajaya, bawa mak abah saya ke Putrajaya, lepas tu menginap di kediaman pegawai lah kita sebenarnya kalau macam sebab tu kalau kata jadi pegawai kerajaan, kita boleh duduk dekat kediaman rasmi lah, macam kediaman rumah persekutuan. Jadi lepas tu saya satu hari duduk dekat KLCC, dekat sangat KLCC, jalan kaki je dengan KLCC. Macam tu, dekat sangat-sangat. Memang sangat dekat nak jalan KLCC tu, nak pergi KLCC tu dengan saya punya tempat tu memang sangat dekat. Memang sebelah KLCC je yang saya duduk kan. Saya bawa anak saya pergi sana, lepas tu saya bawa anak saya pergi Tugu Negara. Saya tunjukkan anak saya. Satu bila kita pergi bercuti ni, kita bukan bercuti biasa saja. Percutian itu adalah satu percutian yang sangat bermakna lah, dan satu pembelajaran dan secara tidak langsung. Itu kalau pelancongan. Sebab tu bila kamu bekerja, kamu akan ada satu keluarga. Ni saya cakap sebab kamu 17 tahun. Jadi kamu ada satu keluarga, you have to manage. Semua ni lah. Kena manage. Okay. Tol dan petrol juga tidak tetap. Contoh macam bulan ni saya balik ke Terengganu contohnya. Bayaran tol lain kan, petrol lain. Pergi KL hari tu berapa kan. Jadi kat sini dia dah tak tetap. Kadang-kadang ujung tahun je. Satu kita kena manage kan. Ujung tahun saja. Okey. Airline berapa bulanan? Tetap ke tak tetap? Tidak tetap. Tak tetap. Kadang-kadang kita ada rezeki lebih, kita dapat bonus lebih, kita bagilah lebih pada mak kita. Kan? Jangan tak bagi. Walaupun ibu dan ayah kita, walaupun contohlah cikgu, saya ni gaji tak besar cikgu. Kan? Bagi walaupun RM10, RM20. Saya cakap dengan kamu saya bagi nasihat. Berkat itu penting. Keberkatan ibu tu penting. Awak kan nampak walaupun gaji kita mungkin tak besar. Gaji kalau contoh mak kata, alah simpanlah duit engkau. Tak boleh mak, ambil je. Walaupun RM10, mak ambil je. Walaupun RM10, RM20, saya nak berkat mak. Bagi. Kalau kita rezeki lebih, kita bagilah lebih. Betul. Awak pegang kata-kata saya ni, awak akan berjaya dunia akhirat. Gaji kita sikit pun kita rasa cukup setiap bulan. Sebab apa? Kita mendahulukan orang tua kita. Walaupun sejasa RM10 atau RM20. Walaupun awak kata gaji awak kecil, bagilah semampu kamu boleh. Saya pernah jumpa seorang tu, dia sangat bahagia dan tenang hidup dia. Saya tanya dia, apa yang dia buat? Apa amalan yang dia buat? Kan dia kata, dia pesan pada saya, walaupun RM5, walaupun itu je yang kau ada, bagi pada ibu dan ayah. Faham? Itu betul. Walaupun
tak banyak sikit lah sebenarnya, sebab itu adalah satu keberkatan tau, sebab dia besarkan kita kan. Jangan kata cikgu gaji saya sikit, mak pun mak saya tak nak cikgu, cakap dengan mak, ambil je mak, saya memang nak bagi mak, ambil je. Macam tu lah. Sebab tu dia satu keberkatan. Kalau tu saya dapat gaji, saya akan asingkan memang untuk mak ibu ayah saya dulu. Baru saya pergi tempat lain. Baru saya pergi macam bayar benda lain. Awak akan nampak satu ketenangan, sebab hidup kita nak tenang tau. Kita nak tenang dan bahagia. Kita tak nak kita duit banyak tapi kita tak bahagia. Kita nak kita adalah satu kesederhanaan tapi kita bahagia. Itu yang kita nak, ketenangan itu. Itu beberapa. Simpanan tetap bulanan. Kalau simpanan tetap bulanan, itu simpanan lah. Maksudnya kita, sebab dia ada simpanan tetap. Itu simpanan tetap. Itu beza. So bila kamu dapat begini, contohnya gaji bersih. Gaji bersih 7,500. Dia kata gaji bersih berapa gaji dia? 7,500 ni. Saya dah okey 7,500 kamu tulis. 700 tulis. Okey. Lepas apa lagi dia dapat? Ada tak gaji guru komputer Betul? Guru komputer. Tulis. Gaji guru komputer. Berapa gaji guru komputer dia? Betul tak? Okey. Lepas tu pendapatan sewa bulanan. Sewa. Tulis sewa. Sewa bulanan. So dapat berapa sewa bulanan? 800. 400. Okey. So dah selesai kat sini. Ni dah okey. Semua dah masuk kat sini. So jumlah pendapatan bulanan kita berapa? Tambahkan. Dapat berapa? 8,800. Okey, 8,800. Okey. Lepas tu simpanan tetap bulanan. Dia dah beritahu dah 750 kan simpanan tetap bulanan. So kita tandakan. So kita dah ambil. Simpanan tetap bulanan kita 750. Okey, jadi baki pendapatan ni 8,800 tolak 750 dapat berapa? Baki dia bila kita dah tolak. Baki pendapatan. Berapa? 8050. 8050. 8050. Okey. So kat sini tolak perbelanjaan tetap bulanan. So senaraikanlah tetap bulanan. Tetap bulanan. Yang pertama ansuran. Tulis. Ansuran pinjaman. Pertama. Berapa? 970. Okey. Dah kita dah tulis kat sini tanda. Itu cara cikgu nak tunjukkan sekali macam mana cara nak buat. Okey, lepas tu yang kedua, ansuran pinjaman. Tulis macam ni. Jangan bagi dia kosong. Ini cara yang terbaik lah. Okey, 890. Tik. Sebab apa tik? Sebab tak tertinggal. Okey, lepas tu ansuran kereta. Ada tak lagi tetap? Tetap. So ada lagi T. Okey, ansuran kereta. Ansuran kereta. Ansuran kereta berapa? 1,300. Okey, tanda. Lagi tak ada tak lagi T? Ada, cikgu. Okey. Premium insurance. So premium insurance Premium insurance. Berapa? 540. Okey, 540. Alright. So itu tetap. So dah mana? Okey, dah tanda. So kita tambahkan berapa ni? 970. Tambahkan semua berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? 3,700. Pandai, 3,700. Okey. Lepas tu, okey tetap dah selesai tetap. Kita pergi pada TT, tidak tetap. Tulis senaraikan. Okey, yang tidak tetap, makanan. Tulislah perbelanjaan makanan. Tulis. Jangan tinggalkan kosong. Ni Cikgu Rina ajar macam mana nak. Kalau anda kata soalan begini keluar, macam mana kamu nak selesaikan? Makanan 150. Okey, tanda. Nampak tak? Okey, lepas tu apa lagi? Utility. Tulis utility rumah. Okey. Utility rumah berapa? 450. Okey, tanda yang dah buat. Okey, apa lagi? Okey, percutian dan pelancongan. Sebab tu yang pertama kita kena taggingkan. Yang senangnya, taggingkan T dengan TT.
tetap tak tetap. Baru kita kita tak ada macam apa benda ni kan. Jadi kita dah tak fokus dah. Fokus dah. Percutian dan pelancongan. Pelancongan 800. Okey, tanda. Tol petrol. Kalau tulisan apa ni? Tol dan petrol. Kalau tulisannya besar, kecilkanlah. Okey, lepas tu allowance ibu bapa. Allowance ibu bapa. Ibu bapa. Ibu dan bapa. 1,200. Okey, tanda. Nampak tak? Semua ni dah masuk kat sini. Nampak tak cara cikgu Marina macam mana? So kita nampak tersusun kan? Okey, dah tanda semua dah kat sini. Cuba tambahkan pula yang ini. Berapa? 3,700. Okey, kita dapat 3,700. Jadi kita nak tahu sama ada si Senho ni ada tak pendapatan lebihan ataupun dia apa aliran tunai dia positif ke negatif. So daripada 8050 ni awak tolakkan dengan 3,700 dengan ini. So dapat berapa? Pendapatan lebihan dia. Kita dapat berapa? Dapat berapa? Dapat tak? 650. Kita dapat 650. Okey. So dia ada aliran tunai dia positif atau negatif? Positif. Aliran dia positif. Dia ada positif sebab dia ada lebih duit dalam 650 lah. Dia ada duit di dalam 650. Positif. Okey, boleh faham tak yang ini? Boleh nampak tak? Jelas tak? Anda kata keluar lagi soalan macam ni, boleh buat tak agak-agak? Boleh ke insya-Allah. Boleh. Yang pastinya kamu pastikan apa yang kat gaji bersih ni biasanya semua dalam ni. Dekat depan maklumat dia. Faham? So dalam table ini awak masukkan. Buat taggingkan dulu. Tetap dan tidak tetap. Kalau nampak dia simpanan, tulis S. Simpanan. Simpanan dia tak akan bagi pada tetap atau tidak tetap. Nampak tak? Satu kamu kena taggingkan dulu. Dia mana T dan mana TT. Baru kita boleh faham macam nak kita nak buat dia punya table ni. Kalau dia bagi table macam ni, dia bagi, kalau tak bagi macam mana kan? Jadi kat sini kita dah faham lah macam mana. Gaji bersih. Satu kalau kita biasa buat, kita akan jadi mahir sebenarnya dengan kita punya pelan kewangan kita ni sebenarnya. Sebab nanti bila bekerja pun awak dah boleh tahulah macam mana kita nak bagi-bagikan kan. Kita punya jumlah pendapatan, tak tetap, lepas tu tolak pembelajaran tetap kita dan tak tetap kita. Lepas tu apa kita punya aliran tunai kita positif atau negatif, baru kita boleh berfikir kita nak beli iPhone ke, nak beli kereta baru ke, macam tu. Macam tu lah. Itu cara kita. Sebab kita tak nak berbelanja di luar kemampuan kita. Ukur baju, sebab kata orang ukur baju di badan sendiri. Tak nak kita kadang-kadang kita nak tunjuk kat orang kan. Kita rasa bahagia bila orang melihat kita. Betul tak? Betul tak Haris? Betul tak? Kan? Tapi kadang-kadang saya fikir, Allah suka tak? Pertamanya saya, Allah suka tak apa yang saya buat? Kalau Allah suka, move. Kalau kita buat, Allah suka tak? Allah tak suka. Kan macam tu. Kalau Allah tak suka, kita jangan buat lah. So kita akan tenang lah bila kita hidup begitu. Okey, lepas tu kat sini ni cikgu punya ni salah ni, saya punya skema ni salah ni. Ni sebenarnya salah. Okey. Lepas tu kat sini terdapat lebihan pendapatan sebanyak 650 sebenarnya. 650. Okey, bagi pelan kewangan peribadi Senho iaitu aliran tunai positif. Jadi jumlah pendapatan melebihi perbelanjaan menyebabkan kecarian aset yang baik. Ini kalau dia tanya komen tentang lebihan atau kurangan. So ada lebihan, so aliran tunai dia positif. Sebanyak berapa? 650. Okey, berdasarkan pelan. Okey, boleh? Ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada. Okey, boleh. Okey. 14, 15. 16, 17. Okey, saya pergi sampai soalan 14 Lepas tu saya stop. So esok kita sambung soalan 15 ya, boleh?
Boleh Boleh juga. Okey. So untuk nombor 14 ni, Rajah menunjukkan trapezium ABCD, EFGH, EKLM yang dilukis pada satah syatisan. Jadi dia kata ELKM, image bagi ABCD. So sini objek, sini image. Tulis objek ini image. So kita nampak objek dia ni dia pergi sini. Objek ni dia pergi sini. Lepas tu jadi besar. Okey. Nampak lepas tu kita tengok di bawah gabungan transformasi PQ. PQ. So bila PQ, so kita buat Q dulu baru P. So daripada sini, pergi sini, image dia kecil jadi besar. Jadi awak nampak apa? Putaran sampul darjah ke? Translasi ke? Atau pantulan? Translasi tak mungkin, betul tak? Pantulan pun tidak sebab dia macam apa yang kita nampak? Dia adalah apa? Putaran 90 darjah, betul? Lepas tu dia ikut arah jam. Dia pusing sini, pergi sini. Ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey, pada pusat 1 2. Pada pusat 1 2 kat sini. Macam saya hari tu saya tunjuk pada apa anak murid saya bagaimana menggunakan segitiga. Segitiga untuk mencari inilah. Contoh macam ni kan kita nak cari, awak kena tahu tau. Cikgu macam ni kita nak tahu dia punya pusat tu. Kan putaran sampul darjah ikut arah jam pada pusat 1 2. Okey, nanti saya share saya punya video saya, YouTube saya macam nak cari pusat putaran ni. Saya tak tunjuk kat sini. Menggunakan segitiga. Nanti kamu boleh rujuk pada pusat 1 2. Okey, putaran sampul darjah ikut arah jam. Ataupun a clockwise rotation 90 degree about the center 1 2. Okey, lepas tu P pula bila dia sini dia jadi besar. Dia akan jadi pembesaran. Okey, faktor skala dia 2. Macam dapat 2? Tengok 1 2 3 4 4. Okey. 1 2. Yang kecil 2, so 2. So faktor skala dia 2. Pusat dia pula, macam nak cari pusat? Awak baris, awak gariskan. Gariskan kat mana pusat dia? Gariskan. So kita akan dapat pusat E ataupun 3 5. Okey tak yang ni? Boleh respon tak? Ada Boleh pertanyaan juga. tak? Okey. Kalau kamu tak tahu, nampak putaran sampul darjah, tulis je putaran sampul darjah. Ikut arah jam. Cikgu saya tak tahu pusat dia. Tak apa, dapatlah 2 markah. Nampak pembesaran, tulis pembesaran. Tulis pembesaran, dapat 3 markah. Boleh? Boleh faham? Okey. So 3 markah kat situ. Lepas tu dia beri luas kawasan berlurit 54 unit. Hitung luas unit EFGH. Kita kena guna rumus area of image K kuasa 2 darab area of object. Okey. Lepas tu dia kata diberi luas kawasan yang berlurit. Diberi luas kawasan yang berlurit adalah 54. Jadi kat sini area of image dia X tambah 54. K dia berapa? K dia 2. Faktor skala dia 2 kuasa 2. Okey. Darab dengan X. Area of object ni kita letakkan X sebab X kecil kan. So X tambah 54 sama dengan 4X. Okey, ni yang saya buat ni. Okey. Betul tak ni? Kejap. 4X. Apa jawapan dia? Siapa yang dah buat? Oh, saya dapat 18. Ni saya punya jawapan. So 3X sama dengan 54. So X sama dengan 54 bahagi 3. X sama dengan 18. Okey tak? Boleh faham tak? Saya tengok saya punya ni. Jangan tengok yang ni, tengok saya punya ni. Boleh tak? Ni rumus dia. Cikgu, K tu nak ganti dengan apa cikgu? K ni faktor skala 2. Faktor skala 2, 2 lah. Kata faktor skala 3, 3 lah. Kalau faktor skala dia 4, 4 lah. Faham tak? K Dia adalah faktor skala daripada atas tu. Rumus ni area of image sama dengan K kuasa 2 darab area of object. Jadi image dia ni kan besar, betul tak? Lepas tu dia beritahu kawasan berlurit ni 54. Jadi saya letaklah 54 ni X. Saya padam dulu supaya kamu nampak. Saya letaklah sini X, sini 54. Betul? Jadi area of image ni X tambah 54.
sama dengan 2/2 darab area of object. Objek ni X kan? Area objek ni X kan? Sama, darab dengan X. So bila kita X tambah 54 sama dengan 2 darab 2 dapat 4. 4X. Betul? Jadi saya tukar tempat dia 4X ni, saya pindahkan X kat sini dapat 4X tolak X sama dengan 54. Okay. So 4X tolak X sama dengan dapat 3X. 3X sama dengan 54. So X sama dengan 54 bagi 3 kita akan dapat X sama dengan 18. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Boleh. Ada pertanyaan tak? Untuk soalan nombor 14. Tak ada cikgu. So pastikan kamu betul-betul mahir. Suka saya nak ingatkan untuk sekolah saya akan buat gerak gempur. Sebab sepatutnya memang selepas 9 hari bulan tu lah. Jadi kemungkinan naik cuti terus saya akan buat gerak gempur. Jadi anak-anak murid kena pastikan bersedialah gerak gempur yang sekolah akan buat. Supaya kamu bersedia. Dah tak ada masa dah, nampak macam masa kita semakin singkat. Semakin singkat, nampak masa kita semakin singkat. Okey, boleh? Ada pertanyaan? Okey. Okey, tak ada jadi kalau tak ada pertanyaan, cikgu nak share kehadiran kerana ini sangat penting untuk saya. Sangat penting. Patutlah Syed Kepala Haris? Syed Kepala ke? Allahuakbar, kesiannya. Habis ada masuk tak ni? Dah keluar? Okey, tu isi kehadiran ya. Cikgu doakan diberikan kemudahan lah pada anak-anak murid. Diberikan kemudahan ada, alhamdulillah ada. Diberikan kemudahan untuk menjawab soalan peperiksaan. Doakan jugalah supaya anak saya diberikan kesembuhan. Hati saya hanya Allah je yang tahu. Jadi semuanya dipermudahkanlah urusan semua. So itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada hari esok pukul 10 macam hari ni lah. So kita akan bincangkan nombor 15, 16 dan 17. Okey. Lepas tu kita dah selesai lah. Saya rasa macam dah lega. Saya buat kelas pada hari ini. Okay. So take care semua. Jaga diri. So insyaAllah kita jumpa esok. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam cikgu. Okay.